Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita buat kali yang ke-46, siri yang ke-46 tadabbur suratul Al-Kahfi. Dengan rahmat dari Allah, hidayah, inayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah, taufik, alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini, yang mana pagi ini kita akan memasuki ayat yang ke-98, insya-Allah, ayat nombor 98, yang mana ayat 98 ini masih lagi berkaitan dengan kisah Dzulqarnain, yang mana kisah Dzulqarnain ini kita telah berhenti pada ayat ke-97 pada minggu lepas, yang mana ayat yang ke-97 adalah ayat yang menyebutkan tentang bagaimanakah proses pada ayat sebelumnya, iaitu macam ayat 96 dan ayat 97, berkaitan dengan bagaimanakah proses pembuatan tembok yang kuat bagi menghalang Ya'juj dan Ma'juj, yang mana hasil daripada terbinanya tembok tersebut, maka ayat nombor 97 Allah memberitahu bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini tidak mampu untuk memanjat ataupun melubangi tembok tersebut. Maka setelah tembok tersebut siap, maka apakah yang dilakukan oleh Dzulqarnain alaihi salam selepas dia berjaya membina tembok tersebut sehingga tembok tersebut tidak dapat dinaiki, dipanjat atau dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj? Maka ayat nombor 98 ini Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, haza rahmatun mir rabbi. Dzulqarnain, beliau telah menyandarkan kejayaan dia membina tembok setinggi gunung itu. Beliau mengatakan, hadza, ini, rahmatun, satu rahmat, mir rabbi, daripada Rabbku. Ya, di sini kita dapat belajar bagaimanakah contoh dari seorang lelaki yang saleh, yang apabila beliau telah berjaya melakukan sesuatu hasil kerja yang sangat bernilai, beliau tidak menyandarkan kejayaan tersebut pada dirinya, tetapi beliau, Dzulqarnain ini, telah mengembalikan apa yang dia dapat lakukan itu semuanya
adalah asbab daripada rahmat daripada Tuhanku, maknanya daripada Allah. Jadi ini adalah satu ucapan yang kita perlu contohi. Kemudian Zulkarnain alaihi salatu wassalam ini, beliau setelah menyandarkan pembinaan tembok tersebut sebenarnya semuanya adalah dari Allah, kalau bukan tanpa pertolongan Allah, tanpa izin dari Allah, maka sudah pasti tembok itu tidak dapat dibina dengan kukuh. Zulkarnain mengatakan fa'idha ja'a, dalam pada itu apabila telah sampainya wa'du, iaitu janji daripada Tuhanku, ja'alahu dakka, maka dia akan menjadikan tembok yang dibina itu dakka, iaitu hancur lebur. Hancur lebur ni maksudnya tembok tu dia dah tak ada. Sebelum ini ditinggikan setinggi 2 gunung, tetapi apabila sampai satu ketika itu merupakan janji Allah, maka tembok tu akan menjadi hancur lebur. Maknanya Zulkarnain bagi tahu sampai satu ketika Ya'juj dan Ma'juj yang tidak dapat memanjat, yang tidak dapat melubangi tembok tersebut, satu ketika waktu masanya dah sampai yang Allah janjikan, maka tembok itu akan roboh, akan runtuh. Kemudian Zulkarnain mengingatkan, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Rabbku itu adalah benar. Maknanya Zulkarnain bagi tahu janji Allah untuk membenarkan Ya'juj dan Ma'juj itu melepasi tembok tersebut dengan dihancurkan tembok itu, kata Zulkarnain, janji Allah itu adalah benar. Dia kata. Cuma beliau tidak memberitahu berapa lama tempoh waktunya. Sebab kalau kita baca ayat 97, memang tembok itu Allah bagi tahu tak boleh dipanjat, bahkan tak boleh dilubangi. Setelah berjaya dibina oleh Zulkarnain, tapi Zulkarnain beritahu sampai satu waktu tu tembok itu akan dapat dilubangi, akan dapat dihancurkan. Dan waktu itu merupakan janji Allah, maka Allah akan tunaikan janjinya. Kita pun tuan-tuan sedia maklum, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Allah ini, kalau dia berjanji, dia tidak akan memungkiri janjinya. Ayat 98 ni setelah kita memahami, maka apakah teladan yang boleh kita pelajari? Teladan dia, yang pertama, tindakan yang kita boleh ambil setelah kita tahu teladan dia. Kita tahu ayat tadi cerita tentang bagaimana ucapan yang sepatutnya diucapkan setelah berjaya membina tembok, maka kita boleh gunakan kisah tadi. Tindakan kita yang pertama, kita kena menyandarkan segala bentuk kejayaan, segala bentuk kerja yang telah kita berhasil lakukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh mendabik dada, kita tidak boleh berpegang bahawasanya kitalah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Walaupun memang kita yang buat, memang kita yang fikir, memang kita yang lakukan, tetapi kita kena ingat, apa yang kita buat itu belum tentu dia boleh terjadi seperti yang kita inginkan. Belum tentu yang kita buat itu hasilnya sempurna. Sebab itu memang kita kena sandarkan kepada Allah. Tak ada
apa pun pekerjaan yang kita lakukan, melainkan dia mesti melibatkan Allah. Tangan ni nak digunakan untuk bergerak. Allah yang punya. Allah yang bagi izin untuk gerak. Berapa ramai orang yang tidak boleh menggerak-gerakkan jarinya. Kita nak berfikir, nak buat sesuatu perkara ni kena fikir dia. Yang bagi fikir, yang jadikan otak itu adalah Allah. Kalau Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita tak mampu berfikir, Allah bagi kita pening kepala saja, dah tak mampu nak berfikir, maknanya atas izin Allah. Nah, maknanya dalam erti kata apa pun kita kena sandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap buat satu kerja, kita mencapai apa yang kita inginkan, kena sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan yang pertama ni, kita pernah datangkan dalil-dalil yang lain. Kalau kita masih ingat, kita pernah menyebutkan kisah Nabi Allah Sulaiman dalam surah Semut, yang mana beliau sendiri apabila dia dapat apabila dia berjaya melihat istana Ratu Sabak tu di depan matanya, dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Dia kata, ini adalah kurniaan daripada Rabbku. Dia menyandarkan bahawasanya dia boleh dapat melihat apa istana Ratu Sabak tu dalam sekelip mata je. Semua itu adalah disebabkan daripada kurniaan Tuhan. Kalau kita nak tengok dalil dia, kita kena tengok balik kisah yang kita pernah nukilkan, teladan daripada kisah pemilik dua kebun. Kalau masih ingat lagi, kita pernah cerita tentang pemilik dua kebun yang kawan dia yang beriman itu tegur dia. Dia kata, kau ni kalau takjub kepada kebun, maka kau kena mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi pada teladan tu kita dah pernah sebutkan, seperti teladan yang pertama, tindakan pertama pada kisah Dzulkarnain ini. Jadi apa saja kejayaan yang kita kecapi, semuanya itu mesti kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak ucapkan, kita tak kata semua ini adalah daripada kurniaan Allah, kita boleh kata ini adalah daripada rahmat Tuhanku. Boleh sebut bahasa Melayu pun tak apa. Kan orang bagi ucap tahniah kepada kita, tahniah contoh, kita kata semua ni semua daripada rahmat Allah. Kalau bukan daripada izin Allah, rahmat Allah, tentu kita tak berjaya, mungkin kita tak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Itulah contoh lelaki yang salih. Walaupun dia raja, walaupun dia ada kuasa, walaupun macam-macam Allah bagi pada dia. Kita dah belajar kan, Allah bagi pada Dzulkarnain ini sababa kan. Allah memberikan kepada Dzulkarnain kulli syai'in sababa. Tapi dia tidak sedikit pun mendabik dadanya dan membangga-banggakan dirinya. Tak tulis pun tembok tu, tembok Dzulkarnain. Tak tulis pun. Sepenuh nama Dzulkarnain diletakkan pada nama tembok. Tidak pun. Dan inilah orang-orang yang salih. Contoh figura ataupun ikon, idola kita dalam bagi manusia yang mempunyai kekuasaan, yang syukur pada Allah, yang kenal rahmat Allah, yang kenal nikmat Allah adalah Dzulkarnain. Tindakan yang kedua yang kita boleh ambil di sini, hendaklah kita menyandarkan sesuatu itu kepada kehendak Allah. Macam Dzulkarnain kata tadi, ingat tak dia kata sampai satu ketika janji Allah, maksudnya Dzulkarnain dia menyandarkan kepada kehendak Allah. Allah berkehendak bahawasanya sampai satu ketika tembok itu akan dakar, akan roboh,
akan hancur lebur. Jadi kita pun dalam setiap perkara yang kita lakukan, kita menyandarkan sesuatu itu dengan kehendak Allah. Macam sebenarnya dia sama juga pembelajaran seperti mana yang kita belajar tentang bagaimana Allah menegur Nabi kalau nak kata buat sesuatu itu pada akan datang, sebut insya Allah. Macam tu juga macam sahabat yang beriman ditegur kawan dia, kata apa kau kena kata Masya Allah, kan? Kalau takjub maknanya atas kehendak Allah. Jadi Zulkarnain tadi itu sebenarnya ketika dia nak sebut pasal janji tu, wa'du rabbi tu, tentang janji wa'du rabbi tu, janji Tuhanku tu, maksudnya Zulkarnain dia menyandarkan kepada kehendak Allah. Allah ni berkehendak tembok ini kukuh, tak boleh dipanjat, tak boleh dilubangi. Tapi Allah juga berkehendak bahawa tembok ini tidak akan kekal lama. Itu yang kita selalu ulang-ulang. Kita kata kita merancang, tapi Allah juga merancang. Kalau kita dah siap buat, contohnya kita dah bincang, kalau kita ambil karakter Zulkarnain, contohnya kalau macam kita selesai buat jalan ke, contoh kan, kita kata kita dah buat sempurna ni, maka kita serahlah kepada Allah. Berapa lama boleh tahan jalan ini digunakan, kita serahkan kepada Allah. Kita dah buat yang terbaik, bergantung kepada kehendak Allah. Jadi apabila kita bergantung kepada kehendak Allah ni, ada keberkatannya. Okay, itu adalah pada keterangan ayat yang ke 98. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tambah lagi tindakan, boleh tambah. Ini saya buat 2 saja. Kalau tuan-tuan nak tambah yang ketiga, boleh tambah tindakan yang ketiga, maknanya kita meyakini akan segala janji Allah. Kita tulis tu, tindakan ketiga adalah meyakini akan segala janji Allah. Kenapa? Kerana Zulkarnain kan dia cakap pada ayat nombor 98, wa kana wa'du rabbi haqqan. Kan Zulkarnain ajar pada kita kan, dia kata dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi kita pun daripada kisah ni, kita pun letakkan dalam sanubari kita, pegang kuat-kuat dengan yakin, letakkan pada minda kita bahawasanya Allah ni kalau dia berjanji, dia akan tepati janjinya. Seperti mana ucapan Zulkarnain. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak ambil ayat lain yang berkaitan dengan janji Allah ini adalah benar, kita boleh ambil contohnya dalam ayat surah Al-Imran. Contohnya dalam surah Al-Imran ayat nombor 9, Allah dia kata innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah ini tidak pernah memungkiri janji. Begitu juga surah Ar-Ra'd ayat 31. Begitu juga kita boleh jumpa pada ayat nombor 194 surah Al-Imran. Allah kata innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau wahai Tuhan tidak pernah memungkiri janji. Begitu juga kita boleh ambil dalam surah Az-Zumar ayat nombor 20. Az-Zumar ayat 20 Allah mengatakan wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Janji Allah ini tidaklah memungkiri Allah itu akan janjinya. Boleh juga ambil surah Ar-Rum ayat yang ke-6. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Itu adalah ayat-ayat yang menyebutkan Allah ni kalau dia berjanji, dia tidak akan memungkiri janjinya. Setelah kita memahami ucapan
Zulkarnain kata, Allah ni dia janji suatu hari nanti tembok ini akan dakar, akan roboh. Lepas tu Zulkarnain mengukuhkan bahawasanya Allah ni kalau dia berjanji, dia akan tunaikan. Dan ucapan Zulkarnain ini ternyata betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku ni maksudnya, tembok yang Allah kata satu ketika tak boleh tak boleh nak akan menjadi hancur ni, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya tembok itu sudah boleh dilubangi walaupun belum hancur lagi. Seperti mana hadis yang kita dah baca, yang kita dah ketahui pada slot yang kita buat tajuk Ya'juj dan Ma'juj dulu. Seperti mana hadis yang saya paparkan juga di nota ini, yang kita pernah sebutkan, Zainab bin Jahshin radhiyallahu anha, dia terkejut bangun dari tidur dengan mukanya merah. Kan? Yang mana Nabi telah mengadu kepada Zainab bin Jahshin, yang mana Nabi telah membuat isyarat dengan jari tangannya seperti duit 50 sen tu. Nabi menggabungkan ibu jari dia dengan jari telunjuk. Nabi kata pada hari ini telah terbukanya sedikit dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Ini bermakna apa yang Zulkarnain kata tu sudah nampak dah sedikit demi sedikit waktu yang Allah janji tu. Maknanya kalau kita baca ayat 98, 97, tembok tu tak boleh dilubangi, betul tak? Kan? Tapi itu pada zaman Zulkarnain sampai waktu ketika zaman Nabi Muhammad lah, sebab kita tak tahu sebelum zaman Nabi Muhammad ni dah lubang ke belum berlubang, boleh dilubangi ataupun tidak. Itu kita tak tahu. Tapi kita tahu pada hadis ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bermimpi, ya, dia sudah boleh dilubangi. Walaupun ayat nombor 97 yang kita belajarkan, Allah bagi tahu wa mastata'u lahu naqba, mereka tidak dapat menebuknya. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad mereka boleh menebuknya. Tetapi belum lagi tembok itu dapat menjadi dakar, belum lagi. Tapi pasti satu hari nanti tembok itu akan menjadi roboh. Kita dah sebut dah hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bila dia menjadi roboh, kita telah sebutkan setelah kemunculan Dajjal, kemudian turunnya Nabi Allah Isa. Setelah Dajjal itu dibunuh, barulah Ya'juj dan Ma'juj ini dapat keluar daripada tembok yang selama ini dihalang mereka untuk keluar kepada manusia untuk melakukan kerosakan. Itu telah pun kita sebutkan pada pengisian khusus tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi siapa-siapa yang terlepas, tak sempat mengikutinya, sila melihat kepada nota khusus tentang Ya'juj dan Ma'juj, juga boleh melihat rakaman pengisian tersebut di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat nombor 99. Okay. Ayat nombor 99 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dia ada kaitan lagi dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi. Jadi ayat 99 ni menjadi ayat yang penutup kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tarakna ba'dahum yawma idzin. Kami, kata Allah, kami akan biarkan mereka pada hari itu. Hari itu hari apa? Hari itu merujuk kepada hari kiamat. Merujuk kepada hari kiamat. Maksudnya, kata Allah, pada hari kiamat itu
kami biarkan mereka keluar beramai-ramai, yamuju fi ba'din, mereka bercampur baur antara satu dengan yang lain. Apa maksud dia? Siapakah yang dimaksudkan? Mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain. Para ulama berbeza pandangan dalam mentafsirkan ayat ini. Ada di kalangan para ulama tafsir mengatakan maksud ayat mereka bercampur antara satu sama lain tu bermaksud hanya merujuk kepada Ya'juj dan Ma'juj saja. Sebab Ya'juj kan kita dah sebut bilangannya ramai. Satu kita berapa ramai dia? 999. Jadi Ya'juj ni ketika mana tembok tu telah berjaya dihancurkan, maka mereka akan berhimpun beramai bercampur baur. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, kata para ulama tafsir, dia merujuk kepada Ya'juj dan Ma'juj itu bercampur dengan manusia-manusia yang lain. Nah, kenapa kita katakan ia merujuk kepada hari kiamat? Kerana Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan salah satu tanda besar kepada berlakunya hari kiamat. Maknanya kalau Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maknanya tanda besar kiamat tu sudah dah nak muncul. Kalau kita baca pada ayat yang selanjutnya, potongan ayat yang berikutnya, lepas Allah kata mereka bercampur baur pada hari itu antara satu sama lain, Allah mengatakan wa nufiqa fithur, dan akan ditiupnya sangkakala. Ditiupnya sangkakala menunjukkan bahawa sebelum itu adalah tanda besarnya kiamat. Jadi apabila munculnya Ya'juj Ma'juj, manusia berhimpun beramai-ramai, bercampur baur tu, maka berlakulah tiupan sangkakala. Okay. Tiupan sangkakala pada ayat 99 ini, dia merujuk kepada tiupan yang terakhir. Tiupan sangkakala yang terakhir. Yang nombor berapa? Kita tidak letakkan tiupan nombor berapa, tapi kita letakkan yang terakhir. Kenapa? Kerana para ulama mereka berbeza pandangan dari sudut berapa kali tiupan sangkakala. Ada yang kata hanya 2, ada yang kata 3. Walaupun dia berpegang 2, walaupun ulama berpegang 3, yang pasti yang terakhir itu adalah tiupan untuk menghidupkan semua makhluk yang telah mati. Jadi pada ayat 99 ni Allah mengatakan apabila dan telah ditiup, akan ditiupnya sangkakala, yang terakhir tadi fajma'nahum jam'a. Lalu kita baca pada ayat tu, lalu kami himpunkan mereka kesemuanya. Maknanya kami himpunkan mereka kesemuanya, menunjukkan kepada kita hari itu dah masuk hari kiamat yang sebenar, iaitu hari penghimpunan. Jadi Allah nak himpunkan mereka semua. Mereka semua ni kembali kepada siapa? Kembalilah kepada manusia, jin, malaikat, haiwan-haiwan, termasuklah tadi Ya'juj dan Ma'juj yang kita sebut sebelum ni kan telah mati dimakan oleh ulat-ulat. Nanti di hari akhirat mereka akan hidup. Allah hidupkan dan Allah akan himpunkan mereka semua di padang mahsyar setelah berlakunya tiupan sangkakala. Okey, jadi ayat 99 ni ayat yang dah bawa kita kepada hari
penghimpunan. Jadi apabila hari penghimpunan tu ada, maknanya apa fungsi hari perhimpunan ni? Kita pun sedia maklum kalau ada dihimpunkan sudah pasti akan sampai kepada proses untuk dihisab. Apabila dihisab, maka ada orang dia tahulah ke syurga ke dia, ke nerakakah dia. Kerana ayat 99 ni dia berhenti sekadar tempat hari mereka dihimpunkan. Cerita tentang hari perhimpunan saja. Allah himpunkan semua makhluk. Tapi Allah tak ceritalah hisabnya macam mana, timbangnya macam mana, tak sebut. Pada ayat yang selepas 99, yang ke-100 kita akan baca sebentar lagi, maksudnya Allah terus bawa kita semua pergi kepada balasan sama ada neraka ataupun syurga. Tadi kita baca pada ayat yang ke-100. Jadi ayat 99 ni insya-Allah boleh kita fahami dia. Okey. Jadi kita lanjutkan lagi dengan ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-100. Alhamdulillah kita dah sampai ayat yang ke-100. Tinggal lagi berapa ayat? 11 ayat kan? Okey. Kita baca ayat yang ke-100. Okey. Ayat yang ke-100 ni Allah memulakan kepada kita, Allah nak cerita dulu tentang orang yang diberikan balasan api neraka. Jadi ayat 100 ni Allah mula dulu cerita tentang manusia yang nanti dia akan jadi ahli neraka. Sampai ayat nombor 106. Dapat ayat nombor 106. Masuk sahaja pada ayat ke-107, Allah dah mula cerita tentang orang yang dapat syurga Firdaus. Sampailah ayat nombor 108. Jadi pada penutup ni, penutup suratul Kahfi ni, Allah dah bawa kita semua menuju ke alam akhirat. Allah bawa diri kita semua ni kepada alam akhirat. Jadi ayat 100 ni Allah cerita dulu. Selepas mereka semua tadi dihimpunkan, dihisab dan sebagainya, maka ada manusia pergi ke neraka. Jadi Allah bawa kita semua pada merenung kepada bagaimanakah yang berlaku kepada penghuni neraka. Ayat 100 Allah berfirman, wa aradna jahannama, dan kami perlihatkan neraka Jahannam. Kami perlihatkan neraka Jahannam. Tapi dia tak masuk lagi. Allah tunjukkan neraka Jahannam tu yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat. Kepada siapa? Lil kafirin, kepada orang kafir, untuk orang kafir. Arda, dengan pendedahan yang nyata. Maksudnya mereka orang kafir ni yang akan masuk ke neraka ni, mereka dah nampak dah neraka tu dengan jelas, dengan nyata. Mereka dah nampak dah neraka tu dengan jelas dan nyata. Kenapa Allah perlihatkan kepada ahli neraka ini neraka? Kenapa sampai Allah ulang perkataan wa aradna tu, aradha tu Allah ulang sampai 2 kali, nak menunjukkan mereka ni akan benar-benar akan tengok neraka. Kenapa? Kenapa perlu Allah sebut mereka diperlihatkan dulu dalam neraka? Kenapa tak bawa terus ayat cerita tentang mereka dalam neraka? Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata, antara hikmah kenapa neraka Jahannam itu diperlihatkan, supaya mereka lebih cepat merasakan duka cita dan kesedihan.
Maksudnya, mereka telah diberikan azab dari sudut emosi. Mereka telah diazab. Emosi mereka telah, perasaan mereka telah pun merasa azab walaupun belum masuk lagi. Kan? Jadi, supaya mereka dah dapat rasa dah azab neraka tu. Walaupun mereka belum masuk lagi. Macam mana bentuk azab tu? Mereka akan rasa sedih, duka cita. Kadang-kadang mereka nanti akan masuk neraka dan yang akan masuk neraka. So, mereka bertambah seksa perasaan mereka tu. Allah seksa perasaan mereka itu dengan duka cita dan kesedihan. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Jadi kita dah dapat penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang kafir ini Allah perlihatkan kepada mereka api neraka. Okey, kita masuk satu lagi ayat, iaitu ayat yang berikutnya adalah ayat 101. Ayat 101 Allah menerangkan tentang kenapa orang-orang kafir ini mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, apabila sebut tentang Jahannam, dia merujuk kepada kedalaman dasar neraka tu. Kalau sebut Jahannam, dia dikaitkan neraka yang dasarnya luas. Sekejap tuan-puan, saya jawab telefon sekejap. Baik. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey. Jadi ayat yang ke 101 ni Allah menyebutkan tentang kenapa, apa yang mereka dah buat ni. Orang kafir ni dah buat apa sehingga mereka disiksa, mereka merasakan azab. Hanya dengan melihat neraka pun mereka dah rasa azab neraka tu. Maka ayat nombor 101 Allah menjelaskan apa sebab dia. Apa yang mereka dah buat. Maka ayat 101 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi nakanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri. Iaitu orang yang mata-mata mereka ini telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, kata Allah. Okay. Maksud dia, Allah nak menjelaskan orang kafir yang diperlihatkan neraka Jahannam ini, mereka ni siapa? Apa mereka dah buat? Mereka ini yang pertama, mereka Allah berikan mereka mata. Tetapi mata mereka ni telah tertutup daripada melihat pelbagai bukti, tanda-tanda yang boleh membawa kepada mengingati Allah. Okay. Para ulama membincangkan tentang kenapa mata mereka ni tertutup. Adakah mereka itu buta ataupun bagaimana? Okay. Kata para ulama tafsir, maksud dalam ayat 101 ni adalah
mereka boleh melihat, mata mereka tak buta pun, tetapi mereka tidak menggunakan mata mereka tu untuk melihat, memikirkan, merenung bahawa Allah ni Tuhan yang Maha Berkuasa. Contoh kita boleh lihat bumi yang luas, kan? Kita boleh tahu daripada bumi yang luas ni, kita boleh berfikir dengan kita melihatkan, oh luasnya bumi ni, hebatnya Allah. Okey. Apabila kita melihat langit yang punya besar tu, kan, dengan mata yang ada ni, kita melihat langit tu, kita boleh membawa kepada, oh hebat kan yang menciptakan langit ni tanpa tiang, contoh. Jadi mereka ni, mereka itu matanya telah tertutup. Jadi para ulama kata yang pertama maksud dia, mereka tidak memanfaatkan mata mereka tu untuk melihat akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Pendapat kedua mengatakan, bentuk yang kedua mengatakan, sebenarnya mereka tengok langit, mereka dapat melihat matahari dan sebagainya, tetapi tak ada hasil. Maksudnya tak sampai rasa kekaguman, keagungan pada penciptaan yang mereka tengok tu. Maksudnya hati mereka, seolah-olah mata mereka ni telah ada penutup. Dia sepatutnya macam kita, kalau mata kita ini Allah tidak letak tutupan, kita mudah je untuk kita rasa, oh hebatnya Tuhan, kan, sempurnanya kekuasaan Allah. Tapi mereka ni matanya telah tertutup. Telah tertutup ni maksudnya pertama, mereka memang tengok yang memang tak nak ambil manfaat pun untuk berfikir, merenung. Di sebalik mereka tengok tu, boleh rasa tentang kekuasaan Allah. Maksud yang kedua, memang Allah Ta'ala telah meletakkan tutupan di mata mereka ni, sehingga kan walaupun mereka melihat memang tak ada kesan. Okay. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan wa kanu la yastati'u nasama'a, dan mereka juga tidak dapat mendengar sama sekali. Okey. Maksudnya mereka tidak dapat mendengar sama sekali. Dia sama macam makna mata tadi tu. Maksudnya telinga diorang ni tidak peka, tapi mereka tak boleh gunakan telinga tu untuk apa? Untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran disampaikan. Apabila mereka dengar ayat Quran disampaikan, mereka akan berubah, mereka akan terasa kebesaran Allah, keagungan Allah. So mereka tak dapat gunakan telinga tu. Sepatutnya telinga tu digunakan untuk mendengar, tapi mereka memilih untuk mendengar benda yang lain, contoh. Maksud yang kedua, seperti yang kita sebut tadi juga macam mata, maksudnya Allah Ta'ala telah letakkan pada pendengaran mereka ni, walaupun mereka boleh dengar, tapi dengar yang tak bagi faedah, maksudnya tak ada kesan pun. Maksudnya cakaplah berulang kali pun, tapi seperti kita kata, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maksudnya macam itulah yang ada pada orang kafir ni. Walaupun Nabi selalu membacakan tilawatul Quran, bagi tahu, tapi mereka ni dengar, tapi dengar yang tak datangkan faedah. Mungkin kita sebut tadi, maksud dia adalah Allah Ta'ala telah tutup. Maksudnya telinga mereka ni seperti ada penutup, menyebabkan mereka memang tak akan dapat hidayah, takkan terkesan daripada apa yang mereka dengar. Kalau mereka boleh dengar pun, tapi tak memberikan apa-apa manfaat kepada mereka. Jadi itulah huraian
yang dikemukakan oleh para ulama tafsir pada ayat yang ke-101. Jadi kita dapat tahu rupa-rupanya, mereka yang kafir, yang Allah tunjukkan mereka neraka itu depan mata mereka secara nyata, jelas, rupanya mereka ketika di dunia tidak memanfaatkan penglihatan, mereka juga tidak memanfaatkan pendengaran mereka. Kenapa? Kerana mata ini adalah sumber kepada nak dapat ilmu, nak kenal Allah. Begitu juga dengan telinga. Telinga ini merupakan sumber kepada kita boleh mendengar wahyu, mendengar nasihat. Jadi, dua panca indera ini tidak digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat 102, kita lihat terlebih dahulu apakah teladan tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-101 yang baru sebentar kita mengetahui tafsiran ayatnya. Okey. Jawapan dia, kita semua kena memanfaatkan mata yang Allah bagi untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah. Renung. Kita gunakan telinga adalah untuk mendengar tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena memanfaatkan semaksima yang mungkin. Kerana ada di dalam ayat lain, iaitu kalau kita baca dekat ayat ni, dia adalah surah Al-A'raf ayat nombor 179. Ayat Al-A'raf 179, Allah memang mengatakan kepada kita kisah benar ada manusia dan jin, Allah penuhkan mereka ini ke dalam neraka Jahannam. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi. Kenapa? Kenapa neraka Jahannam ni Allah kesumbat dia, penuhkan dia dengan jin dan manusia? Allah bagi tahu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati. Hati kan tempat kita merasai, menghayati, kan? Tetapi tak digunakan untuk memahami. Tak gunakan untuk memahami. Memahami tentang apa? Tentang kebesaran Allah, memahami tentang kebenaran, memahami tentang hikmah. Begitu juga walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ada mata, kata Allah. Tetapi mereka tidak digunakan mata itu untuk sentiasa melihat. Melihat apa? Melihat ayat-ayat kauniyat, alam-alam semesta, makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Tak melihat, tak menggunakan untuk melihat akan kewujudan Allah, kebesaran Allah. Begitu juga walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mendengar tu maksudnya mendengar yang sepatutnya didengari dengan telinga. Mendengar nasihat, peringatan, ayat-ayat Quran dibacakan, hukum hakam, petunjuk, tapi mereka tidak mahu gunakan untuk mendengar. Allah kata mereka ini seperti kal-an'am, seperti binatang ternakan. Bahkan kata Allah lebih teruk lagi daripada binatang itu, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat 179 ini, surah Al-A'raf ini menjadi pengukuhan kepada teladan yang kita baca tadi. Jangan sampai kita termasuk manusia yang sama seperti ayat nombor 101, iaitu manusia yang Allah Ta'ala
menyebutkan mereka tak memanfaatkan mata dan tidak memanfaatkan telinga. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Habislah ayat nombor 101. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang ke 102. Sebelum itu tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan? Ada mana-mana keterangan yang perlu saya membuat pengulangan? Setakat ni tuan-tuan jelas? Jelas Ustaz. Okey. Kalau dah jelas, kita ambil satu lagi ayat ya. Kita buat tadabbur ringkas lagi beberapa ayat. Kita ambil ayat nombor 102. Okey, ayat 102 ni cara nak faham dia, kita kena kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat nombor 101. Ayat 101 ada berkaitan dengan ayat nombor 100. Masuk olah, kalau kita boleh buat dia punya ringkasan dia, ayat 101 menghuraikan ayat 100. Ayat 102 menghuraikan lagi tentang ayat 101. Cuba tengok dekat bahagian perkaitan dia. Perkaitan ayat 102 dengan ayat sebelum. Kalau ayat nombor 101, kita telah mengetahui mata dan telinga yang Allah beri kepada mereka tidak dapat dimanfaatkan. Maka ayat 102 Allah menyebutkan tentang apabila mata tak dimanfaatkan semaksimal yang mungkin untuk kenal Allah, untuk faham kekuasaan Allah, begitu juga dengan telinga, maka ayat 102 kata kesan daripada mata dan telinga yang tidak dimanfaatkan. Faham tak maksudnya? Maksudnya ayat 102 ni menerangkan akibat. Akibat kalau telinga tu dah tak boleh mendengar untuk membawa kepada mengakui Allah tu Esa, mata ni kalau tak digunakan untuk melihat keesaan Allah dengan penciptaan dia dan segalanya, maka apa yang berlaku kepada manusia yang mata dan telinga tak dimanfaatkan? Ayat 102 menerangkan apa kesan dia, apa akibat dia. Jadi kita kena baca ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya. Okay. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam bentuk persoalan, pertanyaan yang berfungsi untuk mengingkari. Allah mendatangkan dalam bentuk persoalan, tapi persoalan itu Allah sebenarnya mengingkari. Mengingkari apa? Allah kata, maka adakah orang yang telah kafir itu menyangka bahawa apabila mereka mengambil hamba-hambaku sebagai penolong selain daripadaku, ia dapat menolong mereka? Dekat ayat ni kan kita dapati Allah menyebut tentang ibadi, ibad, hamba-hambaku. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia bertanya
dalam bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan ni sebenarnya bentuk Allah mengingkari, Allah tak setuju. Allah membangkang mana-mana orang-orang yang kafir yang mereka cuba jadikan mana-mana hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah dijadikan macam seolah-olah dia berfikir, oh hamba Allah ini, contoh apa hamba-hamba Allah tu? Contohnya macam malaikat ke, para nabi ke, orang-orang yang soleh ke. Ada tak manusia yang dia menganggap bahawa manusia lain boleh memberikan pertolongan? Ada kan? Seperti mana ada orang menganggap, Nabi Isa ni ada kuasa ke, contoh. Jadi ayat ni Allah Ta'ala mengatakan bahawa dalam bentuk mengingkari. Allah kata, apakah mereka ni sangka kalau mereka mereka telah jadikan hamba-hambaku ni sebagai penolong mereka yang boleh memberi kebaikan kepada mereka, boleh bagi rezeki kepada mereka ke, boleh tolong mereka hilangkan mudarat ke, memang betul-betul boleh tolong mereka? Allah kata. Boleh faham tak ayat ni? Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita faham kat sini, hamba ni maksudnya hamba ni semualah, semua makhluk lah. Seperti malaikat ke, para nabi ke, orang soleh ke, ataupun makhluk macam dia percaya kepada matahari ke, bulan ke. Itu pun dia panggil manusia selain Allah lah. Tapi kalau makhluk yang bernyawa, hidup macam manusia ni, macam itulah, malaikat ke, ada yang pergi menyembah para nabi ke, orang-orang saleh ke. Dan Allah kata, adakah mereka buat macam tu boleh tolong mereka ke? Dapat menolong mereka ke? Kalau bukan selain aku, kata Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala membuatkan kesimpulan daripada ayat ini, bahawasanya Allah mengatakan, inna a'tadna jahannama lil kafiri nuzula. Allah kata, sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam sebagai nuzula bagi orang-orang yang kafir. Okay, jelas. Maksudnya, ayat yang inna a'tadna lahannama lil kafirin ini adalah balasan bagi orang kafir yang telah melakukan kesyirikan, yang mana mereka percaya, mereka meyakini ada makhluk-makhluk Allah di kalangan hamba-hamba Allah yang boleh mereka jadikan sebagai penolong. Mereka sangka macam tu, tapi pada hakikatnya memang takkan ada pelindung, penolong melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyangka nanti ada hamba-hamba Tuhan ni boleh jadi sebagai perantaraan, dijadikan sebagai, mungkin akan memberi syafaat kepada mereka. Allah kata tak boleh. Maksudnya, hasil daripada mereka mensyirikkan Allah ini, maka Allah gelarkan mereka orang yang kafir, maka sudah pasti habuan mereka, balasan mereka adalah neraka Jahannam sebagai tempat tinggal. Kita jumpa dah tadi tentang neraka Jahannam, tapi waktu kita baca ayat yang ke-100, mereka hanya melihat neraka Jahannam tu. Tapi pada ayat 1-2 ni, neraka Jahannam tu dah dijadikan tempat nuzula.
tempat tinggal. Okey, kalau tengok dekat nota yang saya paparkan ni, saya tak tulis yang nuzulah kat sini, tak ada ya. Nota ringkas kot. Okey. Perkataan nuzul, cuba kita tengok dekat perkataan nuzula. Perkataan nuzula ni dia boleh merujuk kepada dua makna. Makna yang pertama, perkataan nuzula membawa maksud memang tempat kediaman lah. Makna yang kedua, nuzula merujuk kepada tempat untuk menyambut tetamu. Soalan-soalannya macam ni. Kalau kita tukar ayat ya. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahanam sebagai menyambut tetamu yang datang. Itu kalau ditukarkan nuzul kepada persiapan untuk menyambut tetamu. Boleh juga membawa makna nuzulah kat sini adalah sebagai tempat tinggal. Itu pada perkataan nuzulah. Jadi berdasarkan ayat 102 ni, apakah teladan yang kita dapat belajar? Pada ayat ini, memang tak lain tak bukan, kita tidak boleh mengambil, menjadikan mana-mana makhluk Allah ya, seperti makhluk-makhluk yang bernyawa, sama ada malaikat ke, para nabi ke, orang soleh ke, kita jadikan dia sebagai pemberi pertolongan. Tak boleh. Kita apabila nak minta tolong, terus kita minta kepada Allah. Apabila kita nak minta bantuan kepada Allah untuk memberikan perlindungan, nak lindung kita, terus minta kepada Allah. Jangan kita ambil, jadikan orang-orang lain, makhluk Allah lain sebagai pemberi perlindungan. Seperti kita minta pertolongan kepada, kadang-kadang ada lagu yang orang kata lagu Madad Ali, contoh kata, Ya Sayyidina Ali, tolonglah kami. Ini termasuk dalam ayat ni. Soalannya ayat tu Allah bagi tahu, apa korang ingat, korang ambil minta bantuan kepada Sayyidina Ali tu boleh tolong korang. Ayat dia macam tu kalau masuk ke contoh dia. Ada orang berdoa, Ya Abdul Qadir Al-Jailani, tolonglah kami. Ayat ni menyebutkan tak ada selain daripada Allah yang boleh memberikan pertolongan. Ada orang doa, macam cerita Piramli tu kan. Apa dia? Apa dia yang belajar jampi tu? Cerita Doremi tu. Apa dia? Apa? Yang dia kata apa? Wahai mambang putih, apa? Wahai mambang kuning, mambang hitam. Itu contohlah sebenarnya Piramli nak bawa contoh tu. Tu tak boleh lah. Tak boleh menganggap bahawa mambang kanan, mambang kiri, mambang laut, apapun. Kalau kita jadikan dia sebagai pemberi pertolongan, tak akan boleh tolong. Kita boleh jatuh kepada syirik dan kita akan jatuh kepada melakukan kekufuran. Jadi orang yang macam tu, jika dia mati tanpa bertaubat, Allah sediakan mereka neraka Jahanam sebagai nuzulah. Jadi kita tidak menjadikan mana-mana makhluk Allah sebagai pemberi pertolongan. Sama ada nak dapatkan kebaikan, seperti nak hilangkan kesulitan ke, kita nak minta tolong, nak minta bagi rezeki ke dekat kita, nak minta sembuh ke, ataupun kita nak minta pertolongan jauhkan daripada malapetaka ke. Semua itu dilarang di dalam ayat yang ke-102 yang telah pun kita pelajari. Jadi kita nak minta tolong kepada siapa? Jawapannya sudah pastilah kita meminta pertolongan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan perasan, surah Al-Kahfi ni surah yang banyak diulang-ulang tentang tak ada siapa boleh bagi perlindungan. Banyak ayatnya berbentuk seperti itu. Kenapa? Kerana surah Kahfi ini memang tema dia berkenaan dengan kita memang kena kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, kerana Allah itu adalah sebaik-baik perlindungan kepada kita daripada segala macam keburukan. Tambah-tambah lagi di akhir zaman ini banyak sangat fitnah. Yang boleh jaga iman kita adalah Allah. Yang boleh pelihara kita daripada terpedaya dari sudut harta, daripada kesombongan dengan ilmu, daripada terpedaya dengan apa? Terpedaya dengan kekuasaan, seperti mana kisah Zulkarnain tu kan. Tak ada siapa yang boleh lindung kita melainkan Allah. Sebab tu kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang menyebutkan, ayat-ayatnya memang pergi kepada tema bagi surah Al-Kahfi. Kita ambil cerita Ashabul Kahfi itu sendirilah, terang lagi jelas kan. Siapa yang boleh selamatkan mereka daripada orang nak rejam mereka? Kan mereka melarikan diri ke gua kan. Bila mereka nak sampai ke gua tu, apa mereka buat? Kan mereka meminta pertolongan Allah, mereka minta rahmat Allah kan. Mereka faqala, mereka mintakan Rabbana atina min ladunka rahmah. Kan mereka minta kepada Allah rahmat Allah. Itu contoh dia. Minta kepada rahmat Allah, minta kepada Allah apa? Minta kepada Allah petunjuk. Semua dikaitkan dengan Allah. Dalam cerita Zulkarnain pun disandarkan kekuasaan itu Allah yang bagi pada dia. Inna makanna kami. Kisah yang pemilik dua kebun tu pun sebenarnya Allah yang bagi di kekayaan. Allah yang segala-galanya. Itu yang lelaki tu, ingat tak? Lelaki yang kafir tu, apabila pagi-pagi tu dia membolak-balik tangan ni kan. Dia kata, alamak, habis harta aku. Aku dah belanja banyak dah, dia katakan. Lepas tu kan dia cakap, dia kata, alangkah baiknya kalau aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu pun menunjukkan bahawa tentang apa? Tentang tak ada yang boleh jaga dia. Walaupun dia ada pengikut yang ramai, walaupun dia ada harta yang banyak, betul tak? Sampaikan Allah kata, wa ma kana muntasir wa ma kana min dunihi yang surunahu kan. Kita jumpa ayat kata, Allah kata tak ada orang yang boleh tolong dia. Diri sendiri dia pun tak boleh tolong. Kenapa ayatnya banyak berbunyi seperti itu? Kerana dia mengikut kepada konteks surah Al-Kahfi ini adalah surah yang memberikan perlindungan daripada fitnah-fitnah. Perlindungan daripada fitnah-fitnah. Macam mana kita nak minta tolong kepada Allah? Antara cara minta tolong kepada Allah adalah dengan berpegang kepada isi kandungan ajaran Al-Quran. Itulah di antara minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Selain kita minta rahmat Allah. Bahkan kita dah sebut bahawasanya surah Al-Kahfi ini surah yang kedua terbanyak disebut tentang rahmat. Jadi inilah pelajaran yang besar yang kita dapat belajar pada hari ini. Sebab ramai zaman sekarang ni orang pergi, ada di kalangan kita yang percaya kepada tok guru dia boleh bagi pertolongan, dia percaya kepada yang keramat. Dia pergi memuja orang-orang yang di dalam kubur. Ada. Jadi ayat ni memberikan penjelasan kepada kita, hanya Allah sahaja yang boleh kita jadikan sebagai awliya, sebagai pemberi perlindungan, pemberi pertolongan. Jadi moga-moga
kita semua dapat banyak manfaat pada hari ini. Sebab kita pun dah pukul 11.30, jadi cukuplah lebih kurang tempoh 1 jam kita berbicara tentang beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, kita telah selesai ayat nombor 98, 99, 100, 101 dan juga 102. 5 ayat pada pagi ini. Dengan menggunakan metodologi tadabbur secara ringkas sahaja. Yang paling penting, kita dapat beberapa teladan. InsyaAllah, minggu depan, kita akan masuk kepada ayat yang ke-103. Jadi siri yang ke-47 minggu depan, kita akan sambung kepada ayat nombor 103. InsyaAllah. Ada sebarang persoalan tuan-tuan dan puan-puan? Pertanyaan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Saya jawab sekat soalan dekat chat. Ya. Tak apa, saya jawab dulu. Silakan Kak, ada apa tu? Nak tanya, nak macam nak hubungkan ayat 102 tu kan bagi orang yang mensyirikkan Allah kan. Dia boleh kaitkan dengan ayat 1 tak? Ya, ayat 1 tu adalah bagi hak yang Allah mengaku seorang hamba dia yang menjadikan Al-Quran tu sebagai petunjuk bagi mendapat jalan yang lurus kan. Jadi dia punya kontra dia dengan ayat 102 tu lah bagi orang yang tidak mengikut petunjuk. Boleh. Kalau ayat nombor 1 tu kan Allah membicara tentang Muhammad ni kan adalah hambanya. Ya. Hambanya. Jadi ada kaitan juga dengan hamba-hamba Allah dalam ayat ini. Maksudnya kenapa diterangkan perkataan hambanya Nabi Muhammad pada ayat 1 tu menunjukkan bahawa Nabi ni pun dia ada limitasi dia. Dia itu adalah hambanya. Bila hambanya maksudnya Nabi ini bukanlah memiliki sifat ketuhanan. Seperti mana Kak sebut tu pun ada kaitannya. Okey Ustaz. Okey. Ada soalan dekat ruangan chat ni, dia bertanya tentang kita digalakkan untuk hafal 10 ayat pertama dan surah Kahfi. Ya. Bagaimana perkaitan dia? Okey, jawapan dia, perkaitan dia begini. Kalau kita baca 10 ayat yang terakhir kan, kalau kita baca 10 ayat terakhir yang kita belajar, bermula pada ayat nombor 100 kan, kita mendapati ayat yang 10 terakhir ini berkaitan dengan iman, berkaitan dengan perkara tauhid. Maka yang boleh menyelamatkan kita di akhir zaman ini, terutama ketika munculnya Dajjal, yang boleh menyelamatkan kita tak tergugat dengan fitnah Dajjal tu kalau kita ada iman yang kuat. Kalau kita ada pegangan yang benar. Lepas tu kalau kita maknanya boleh kita kata perkaitan dia adalah kenapa boleh lindung kita daripada fitnah akhir zaman, kerana 10 ayat terakhir cerita tentang akidah. Nanti waktu kita belajar ayat 2 terakhir tu, kita akan jumpa tentang ilmu Allah. Dia cerita tentang nanti nak bertemu dengan Allah nak bawa apa. Dia cerita tentang keikhlasan. Begitu juga nanti pada 10 ayat yang pertama, kalau kita dah belajar sebelum ni, 10 ayat yang pertama ni pun dia dah mula menyebut tentang apa perkaitan dia, kerana ayat pertama menyebut tentang Quran. Ayat pertama menyebut tentang puisi Al-Quran, cerita tentang Rasul. Lepas tu 10 ayat pertama ada cerita tentang ketauhidan Allah. Allah ni tidak pernah ambil anak. Lepas tu 10 ayat pertama ada Allah menyebut tentang Al-Sahabul Kahfi. Ada juga cerita tentang Al-Sahabul Kahfi. Kejap ya. Kejap. Ya, kalau kita tengok dekat sekejap. 10 ayat yang pertama ni Allah ada menyebut tentang apa? Allah ada menyebut tentang ujian dunia. Lepas tu Allah ada menyebut juga tentang
Ashabul Kahfi lah. Rasanya kan ada pada ayat nombor 9. Jadi kenapa 10 ayat pertama, 10 ayat yang terakhir sebenarnya dia lengkap. Dia cerita tentang sumber wahyu, dia cerita tentang ketauhidan, dia cerita tentang dunia ni akan binasa. Lepas tu dia cerita tentang Ashabul Kahfi. Itu di antara jawapan berkaitan 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir. Wallahu a'lam. Baik. Ada sebarang pertanyaan lain, tuan-tuan? Okey, kalau tiada, insya-Allah kita bertemu sekali lagi pada minggu yang berikutnya. Jadi petang ni kalau ada ruang, tentu ada peluang, bolehlah ikuti pembelajaran tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat bagi surah Al-Ma'idah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Uzair, insya-Allah jam 3 petang. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Semoga kita mendapat banyak manfaat pengisian kita pada pagi ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.